Assalamualaikum. Baik, hari ini cikgu nak ajar tajuk baru iaitu sukatan serahkan data terkumpul. Sebelum ni kamu ada belajar masa tingkatan 4 berkaitan dengan tajuk ini juga iaitu sukatan serahkan data tidak terkumpul. Jadi untuk tingkatan 5 kita fokus pada data, serahkan data terkumpul. Okey, baik. Kita pergi kepada slide yang pertama. Sebelum kita mula melukis, dia ada 3 jenis graf. Okey, sebelum kita melukis, kita kena kenal dulu data-data untuk kita masukkan ke dalam jadual kekerapan. Baik, kita pergi satu persatu iaitu yang diberi data, ini data mentah. Okey, jadi dari sini kita nak mendapatkan selang kelas. Jadi untuk mendapatkan selang kelas, formula dia ialah nilai terbesar tolak nilai terkecil bahagi dengan bilangan kelas. Okey, nilai terbesar. Cuba tengok dekat data di sini. Nilai terbesarnya berapa? Okey, 173 kan? So, nilai terkecil 145. Jadi, awak tolak. Okey, let's say saya nak bilangan kelas sebanyak 6. Jadi awak akan dapat 4.667 dan awak ambil nilai yang hampir, awak bundarkanlah. So, selang kelas dia adalah 5. Jadi bermula dengan nilai kecil. So, 145. Awak kiralah selang dia sebanyak 5. Guna jari. 145, 146, 47, 148, 149. Sebanyak 5 jari. So, itulah selang kelas. Okey. Kalau aku menggunakan kalkulator, 149 tolak 145 dia tak jadi 5, dia jadi 4. Jadi kalau boleh gunalah kira dengan jari ya. Okey, baik, seterusnya lepas 149 sambung dengan 150. So 150 selang kelas dia 5 jadi 154 lah. Dan seterusnya. Sebanyak bilangan kelas dia berapa tadi? 6 kan? So 6 lah. Okey, bilangan murid, so awak kena carilah dekat data yang diberikan iaitu 145 hingga 149. Ada berapa bilangan murid? So, cuba tengok. Okey, ada 2 saja. 150 hingga 154, ada berapa dekat dalam ni? So, itu yang saya tanda merah. Okey, akan dapat 3. Dan seterusnya, 155 hingga 159. Kita tengok yang garis hijau pula. So, semua sekali 6. Dan seterusnya. Okey, 160 hingga 164. Dapat 5. And then seterusnya carilah nilai dia. Okey. Bilangan murid ni sebenarnya adalah kekerapan. Okey. Dan untuk nak guna formula yang satu lagi, jika diberi selang kelas, senanglah awak terus ambil 150 tolak 145. Jangan ambil 149 tolak 145. Salah. So, awak kena lebihkan 1 untuk nak dapatkan selang kelas. Iaitu 150 tolak 145 dapatlah 5. So, ada 2 formula. Okay. Jika telah diberi selang kelas, awak gunalah formula yang kedua. Okay. Seterusnya, okay, kita nak kenal pasti apa itu had bawah dan juga had atas. Okey, diberi tabel di sini dan awak salin balik, masukkan dalam jadual ni, jadual kekerapan. Okey, had bawah, awak refer pada selang kelas. Selang kelas dia had bawah ialah 40. So, had atas ambil nilai yang kedua, 49. Oh, dia teruskan yang had bawah dulu. Okey, had bawah nilai pertama So, 60, 70, 80, 90. Dan had atas ambil nilai yang kedua. 49, 59, 19, seterusnya lah. Okey, yang ni senang je. Daripada selang kelas. Okey. Seterusnya. Sempadan bawah dan sempadan atas.
Okey, sempadan bawah daripada selang kelas ni awak ambil had bawah awak tolak dengan 0.5. Okey. Had bawah tolak 0.5. Awak akan dapat 39.5, 49.5, semua tolak dengan 0.5 Then seterusnya had atas 49 kan. So 49 awak tambah 0.5. Yang ni 59 tambah 0.5, so 0.5 lah semua. Okey, makna kesimpulannya sempadan bawah kena tolak. Sempadan atas kena tambah daripada had atas tu. Okey. Seterusnya kekerapan longguk pula. Kekerapan longguk, sekiranya bilangan murid ni bermula dengan 4, awak kena follow lah 4 lah nilai dia. Then awak kena tambah 4 tambah 8, 12. 12 tambah 12, 24. Ditambah secara serong. 24 tambah 10, 34. 34 tambah 9, 43. 43 tambah 7, 50. Okey, faham ya? Kena tambah serong. 4 tambah dengan baris kedua untuk kekerapan ni 8. So dapatlah 12. Okey. Dan seterusnya. Baik. Sekarang kita pergi pada titik tengah. Baik, titik tengah awak cuba kena refer juga dengan selang kelas. Selang kelas 40 hingga 49. So awak kena tambah sama dengan dan bahagi 2. Okey, so formula dia 40 tambah 49 awak bagi 2. So akan dapat 44.5 lah. Itu cara formula titik tengah cara nak kira. Okay, so the next one is 50 tambah 59 awak bahagi 2. So dapatlah 54.5 dan seterusnya. Okay. Okay. Sekarang kita nak rangkumi semua dalam satu kekerapan yang besar ni. Jadual kekerapan yang besar ni. So, nilai yang sama tadi awak just isi balik. Had atas 49, 59 dan 99 dan seterusnya. Sempadan bawah tolak kan? Tolak kan dapatlah. Sempadan atas awak kena tambah. Had atas tambah 0.5. Dan titik tengah tadi awak dapat 44.5. Saya dah gabung semua daripada tadi. Okay. Next. Ini antara graf-graf yang terlibat dalam tajuk ini iaitu graf histogram. Histogram bentuk dia macam kotak ataupun bangunan lah. Okey, ogif bentuk dia macam bukit. Poligon kekerapan ni sebenarnya kena gunakan pembaris lah bila nak sambung dia punya titik. Ini bentuk poligon kekerapan. Okey, kita pergi satu persatu. Okey, yang ni diberi punya selang kelas lah dengan nilai yang seragam. Okey, sekiranya kekerapan diberi sebanyak ini. Okey, kalau dia start dengan kosong, so longguk dia kosong lah. So, kena tambah zero macam tu. Okey, 5 tambah 16, 21 tambah 17, 38 and then sampai habis. Okey, titik tengah, 24.5. Maksudnya the next one is apa? Awak tambah bagi 2 kan? So, dapat 34.5, 44.5 dan seterusnya. Okey, sekarang kita nak lukis. Kita nak lukis ogif. Kalau nak lukis ogif, awak kena guna kekerapan longguk. So, kekerapan longguk. Okey, kita guna sebelum tu sempadan atas dulu. Saya letak kat tepi yang warna hijau ni, sempadan atas. Okey, so sekarang kita nak lukis. Awak kena guna dekat paksi X ni mestilah sempadan atas. Terus letak. Oh, yang ni salah ni. Ni bukan titik tengah ni. Ini adalah sempadan atas. Okey, so awak kena letak terus sebab dia dah seragam. Nilai ni dah seragam. Cuma paksi Y, awak tengok dia punya nilai dia, unit dia 10. So, sifar 10 lah. 10, 20, 30, 40, 50. Okay, let's say ini dia punya bilangan murid ataupun jumlah wang lah. Okay, so kita sekarang nak ambil nilai longguk. Longguk. Okay, longguk ni kita tanda dekat graf. 29.5 nilai dia kosong. Okay, so 39.5 nilai dia 5. Okay, 49.5 nilai dia 21 dan seterusnya. Jangan ambil nilai kekerapan. Ini kekerapan melongguk. Okey. Dan dia akan jadi bentuk bukit.
Okey, ni saya labelkan supaya awak nampak. Patutnya tak perlu label lah. Okey, ni kekerapan longgok. Okey, ingat yang ni Pak Siwan memang kena letak skala. Kalau skala 10, sifir 10. Kalau skala 5, sifir 5. Okey, ni adalah OGIF. Okey, next. Diberi selang kelas yang ni dan kekerapan diberi okey. Okey, sebab dah belajar ni saya terus bagi je lah. Okey, titik tengah 30 hingga 39, titik tengah dia berapa? 34.5 kan? Nak tambah bagi 2. Okey, so follow lah the next one. Sama je. Okey, sekarang kita nak lukis histogram pula. Histogram kena guna dekat paksi X ni titik tengah. So, ambil terus titik tengah. Tak perlu tengok skala. Okey. Then, tengok kekerapan pula. Yang ni dia nak skala dia 2. So, sifir 2 lah. 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya lah. Okey. Kita dapatkan nilai 34.5. Nilai dia 5, 16, 17, 10, 8 dan 4. Okey, lepas tu sambung. Make sure label ni titik tengah berada di tengah lah sebab dia titik tengah. Okey, faham Okey, yang label pun kena titik pun berada di tengah. Sebab follow titik tengah punya ni. Okey, dan seterusnya. Bila awak dah start dengan yang pertama ni dah betul, so the next one follow ni kena memang betul lah. Okey, seterusnya ini histogram namanya. Okey, histogram dia senang sikit lah. Tak perlu cari kekerapan longgok dan sepadan atas. Dan seterusnya. Seterusnya, kita nak lukis pula kekerapan poligon. Okey, ni titik tengah. Awak dah belajar tadi cara nak dapat. Okey, ni titik tengah dah diberi, dah dilabel dekat sini. Dan skala dia semua sifir 2. 2, 4, 6, 8 lah. So, masuklah nilai. Nilai kekerapan. Okey, tu dia dah bagi skala Okey, titik tengah. Terus masuk titik tengah. Tak perlu tengok skala. Okey, then masuk nilai. 0, 5, 16, 17. Ni poligon Poligon kekerapan. Okey, awak kena guna pembaris. Guna pembaris, join dia punya points tu. Guna pembaris, tak guna salah. Okey. Baik. Untuk poligon kekerapan, awak kena tambah 2 kolom pertama ni dan yang akhir sekali kena tambah sekiranya dia tidak bernilai kosong. Sebab dia kena menyentuh paksi X di awal dan di akhir nilai ni. Okey, kalau tidak rajah awak akan tergantung. Okey. Ni nak dapat min. Min nanti tengoklah. Dia punya formula kekerapan darat titik tengah. Dan bagi dengan 60. Semua sekali jumlah kekerapan dia 60. So nilai dia akan dapat. Inilah. Okey. Okey, ni adalah untuk nilai seterusnya. 20%. Okey, untuk dapatkan peratus. Okey, histogram dia ada 3. Antara jenis dia ialah simetri. Tengoklah bentuk dia. Simetri maknanya bentuk dia membahagi dua sama. Okey, kalau pencong dia ada pencong ke kanan. So, tengoklah hak banding beza antara dua tu ke kanan dan ke kiri. Okey, cikgu rasa itu dulu. Modul nanti kita akan buat untuk next session lah. Okey, rasa itu saja. Sekian, terima kasih.